Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik dan juga di TikTok Tuan Nizam Malik. Selamat petang. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okay, dan sudi untuk join sesi live saya pada petang ni. Seperti biasa, kita dah buat live almost very consistent dalam beberapa hari ni. Okay, dan waktu sesi live yang saya pilih adalah pada pukul 6.30 petang. Okay, sementara kita nak menunggu waktu berbuka puasa, bolehlah kita live dulu dan kita berkongsi-kongsi ilmu, berkongsi-kongsi info apa kiranya. Okay, alright. So, kalau anda sedang menonton secara live, anda boleh say hi di ruangan komen. Okay, kalau anda sedang menonton di Facebook, okay, anda boleh komen di sini, alright. Dan kalau anda sedang menonton di TikTok, Tuan Nizam Malik, anda boleh say hi dekat ruangan komen di bawah ni, okay. Alright, so petang ni saya nak buat sharing berkaitan dengan saham, okay, sebab niche saya adalah tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, dan salah satu persoalan yang selalu ditanya oleh ramai orang yang nak belajar saham, yang belum lagi terlibat dalam saham, adalah berapa modal minima untuk melabur saham. Okay, jadi soalan tu soalan popular lah. Kebanyakan orang yang belum pernah terlibat dalam saham ni akan tanya soalan tersebut. Okay, jadi dalam sesi live pada petang ni, saya akan luangkan masa untuk jawab persoalan berkaitan dengan modal. Okay, dan sekiranya anda ada soalan-soalan berkaitan dengan modal, anda boleh tanya di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya cuba jawab persoalan anda. Okay, diam anda yang tengah buat live ni, jangan cakap-cakap. Okay, alright. Okay, so siapa yang bersama dengan saya, anda boleh say hi dekat ruangan komen. Saya masih belum nampak lagi anda komen-komen. So anda boleh tulis dekat ruangan komen di bawah, sama ada anda menonton di Facebook ataupun di TikTok. Okay, please welcome untuk berinteraksi dengan saya. Okay, alright. So kita ada Nurin Adlina Muhammad Rizwan is watching. Kita ada Ikhwan Safari is watching. Azizi Syam Ahmad is watching. Okay, siapa lagi yang sedang menonton secara live dekat Facebook? Kita ada Muhammad Faizal Rosli. Okay, Muhammad Faizal Rosli. Mar Akyaro is watching. Siapa lagi? Alah, macam hang pula saya dekat Facebook ni. Okay, Chow Eng Lai. Ni student saya dalam Premier Saham Mastery 2.0. Okay, Nik Khadijah, Nik Mahmud. Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rozidin. Kita jaga. Kita juga Baini nama dia. Hai Tuan, hai. Okay, alright. Dekat TikTok ada tak yang sedang menonton saya di TikTok? Anda boleh respon juga di TikTok. Okay, so saya live secara serentak di Facebook dan juga di TikTok lah. Okay, alright. Tapi tak kisah anda tonton saya di Facebook ataupun di TikTok, it's okay. Mana-mana pun sama sahaja. Yang penting anda dengar suara saya dengan jelas. Yang penting anda dapat ilmu daripada perkongsian saya pada petang ini. Okay, alright. Okay, so berbalik kepada topik kita berkaitan dengan modal melabur saham. Okay, so of course kalau nak melabur saham ni, kita perlu sediakan modal. Okay, tak ada pelaburan tanpa modal. Pelaburan saham memang memerlukan modal. Okay, so bila kita nak melabur saham, okay, kita kena sediakan modal khas untuk kita membeli saham. Okay, dan itulah antara perkara yang newbie perlu buat persediaan. Okay, sekiranya anda nak terlibat dalam saham, anda kena fahamlah saham ni kena sediakan modal. Okay, cuma masalahnya, okay, ramai orang fikir yang kalau nak melabur saham ni perlukan modal yang besar. Kena ada RM10,000, RM20,000, RM50,000, RM100,000 baru boleh terlibat dalam saham. Ada orang cakap kena kaya dulu baru boleh terlibat dalam saham. Okay, so ini adalah persepsi yang salah tentang saham. Okay, waktu saya bermula dalam saham pun, saya fikir macam tu juga. Masa tahun 2014, saya bermula dalam saham pada tahun 2014. Okay, dan ketika saya bermula dalam saham ni, saya fikir pun kena pakai modal besar. Kita fikir orang-orang kaya je boleh buat saham ni. Sebenarnya tidak. Bila saya dah start terlibat dalam saham,
dan saya buat pelaburan saham ni, dan saya faham apa yang sebenarnya apa yang betul tentang saham yang dulunya saya fikir salah tentang saham. Macam itulah. Okay? Dan kebanyakan orang ada persepsi yang salah tentang saham. Okay? Jadi that's why bila saya tahu yang saham ni kita boleh bermula dengan modal yang rendah, maka saya rasa terpanggil untuk sharing dengan lebih ramai orang supaya orang yang nak terlibat dalam saham boleh juga memulakan langkah dalam saham dengan modal yang rendah. Okay? So bila orang tanya saya tentang modal melabur saham, pertama sekali kita nak melabur saham ni kita kena ada akaun saham lah. So akaun saham ni kita sebut namanya adalah akaun CDS. Cuba tulis dekat ruangan komen akaun CDS. Okay, right? Cuba tulis dekat ruangan komen akaun CDS. Okay, so akaun CDS ni kita perlu buat, okay, kita perlu bina, kita perlu open akaun CDS ni, barulah kita boleh membeli dan menjual saham di Bursa Malaysia. Kalau tak ada akaun CDS, kita tak boleh nak beli saham, kita tak boleh nak jual saham. Okay, jadi itulah perkara yang penting, okay, untuk memulakan langkah dalam saham, kena ada akaun CDS terlebih dahulu. Okay, jadi nak buka akaun CDS ni, kosnya hanyalah RM10 sahaja. So kita boleh buka akaun CDS dengan syarikat-syarikat broker yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia, okay, dan ataupun investment bank yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia lah. Okay, dan of course ramai orang dia tersalah sebab ni lah masalahnya, bila tak ada ilmu kan, mereka ni pergi buka akaun, so-called akaun CDS dengan syarikat-syarikat broker yang tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. Okay, ramai orang yang bila kita approach ataupun kita berkongsi tentang ilmu saham ni, dia cakap, saya dah mula melabur saham tapi saya kena tipu dengan broker saham. Okay, so bila kita tanya anda buka akaun CDS dekat mana, so dia sebutkan nama syarikat yang sebenarnya memang tak berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia dan memang pun bukan melakukan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Maksudnya mungkin forex ke, mungkin broker kripto ke, saya tak pasti. Tetapi secara jelasnya ianya bukanlah syarikat broker yang sah ataupun investment bank yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia. That's the problem. Okay, so apa yang betul sebenarnya nak buka akaun CDS? Akaun CDS ni kita buka dengan, contohnya macam M Plus Online, kita boleh buka dengan RHB Investment Bank, kita boleh buka dengan Maybank Investment Bank. Okay, so ini antara akaun CDS yang popular lah di kalangan orang yang terlibat dalam saham, ataupun akaun CDS dengan UOB, M Investment Bank. So mana-mana akaun CDS kita boleh buka dengan syarikat broker dan investment bank yang sah di Malaysia. Jadi perkara pertama sekali, you have to make it right. Kalau anda nak terlibat dalam saham, kena buka akaun CDS yang betul terlebih dahulu. Okay? Jadi kos dia, sekali lagi saya katakan, kos dia adalah RM10 sahaja. Jadi anda ada bajet tak? Ada bajet tak? Ada modal tak nak buka akaun CDS RM10? Kalau ada, cuba komen ada dekat ruangan komen. Kos nak buka akaun CDS RM10 je. Ramai orang fikir nak terlibat dalam saham ni kena modal besar dan sebagainya. Sebenarnya tak pun. Okay, pakai modal kita boleh start. Saya cakap start. Okay, start RM10. Okay, Muhammad Faizal Rosli ada. Fadli di TikTok kata ada. Okay, terima kasih kerana respon. Okay, right. Dah ramai yang follow saya dekat TikTok sekarang. Kita dah ada 9 viewers, 8 viewers. Dekat Facebook kita ada 24 viewers. Okay, so hopefully lebih ramai lagi yang boleh follow sesi live saya. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ni saya akan live pada waktu pukul 6.30 petang. Sebelum kita berbuka puasa, kita akan live dulu buat sharing berkaitan dengan saham. Okay, dan kalau anda ada soalan-soalan berkaitan dengan saham ni, anda boleh tanya dekat ruangan komen. Saya akan cuba bantu anda untuk menjawab persoalan-persoalan anda. Okay, alright. Siapa ni komen? Nasaruddin CGS CIMB. Betul tu pun boleh juga. Okay, Nik Khadijah, Nik Mahmud, tuan, saya dah buka akaun CDS tapi belum berani nak mula. Okay, alright. Ni adalah satu juga isu atau yang
masalah yang dihadapi oleh newbie saham, iaitu mereka dah buka akaun CDS, dah bayar dah RM10, akaun CDS dah aktif, tapi tiada keberanian untuk bermula. So keberanian ni datang daripada apabila kita tahu dan faham apa yang kita buat. Okay, jadi that's why kepada anda yang dah buka akaun CDS tapi takut ataupun tak berani nak mulakan langkah, jawapannya adalah anda gunakan konsep start small, grow big. Okay, start small, grow big. Student saya memang sarankan untuk buat start small, grow big. Okay, supaya kita boleh kita boleh start dulu. Yang penting kita start dulu. Okay, dan kalau kita pakai modal besar, masa mula-mula start je kita dah pakai modal besar, of course kita takut. Tapi kalau kita pakai modal RM100, RM200, okay, kalau rugi pun the most kita akan rugi mungkinlah RM50, RM20. Okay, so takkanlah rugi sampai RM100, RM200 tu kan. So that's why kalau rugi kecil kita taklah terduduk. Okay, so itu adalah perkara yang kita kena fahamkan bila kita nak terlibat dalam saham ni. Okay, alright. Fadli dari Facebook kita ke TikTok. Terbaik. Terima kasih kerana follow saya kat Facebook dan kemudian follow saya kat TikTok juga. Terima kasih banyak kerana sudi follow saya di TikTok. Okay, alright. Kita juga buy ni. Tuan, trading account dan CDS account tu sama tak? Okay, ni soalan yang orang yang go into too detail. Sampai beza antara account CDS dengan trading account pun menjadi persoalan. Sebenarnya ni hal kecil sahaja. Adakah account CDS dengan account trading tu sama ataupun tidak? Tapi tak apalah, saya jawab soalan ni. Okay, account CDS tu adalah account yang kita gunakan untuk kita letak saham-saham kita. Maksudnya bila kita beli saham, kita nak letak saham kita kat mana? Kita letak dalam account CDS. Account CDS tu tempat letak kita tempat kita letak saham-saham kita. Faham tak? Bila kita beli tu, saham kita ada dalam account CDS kita. Okay, trading account pula adalah duit kita. Sebab kita nak beli saham kan, kita nak transfer duit masuk dalam account. Account tu kita masuk namanya adalah trading account. Trading account. Jadi account CDS dengan trading account ni macam dia sebelah-sebelah lah. Kompartmen sebelah-sebelah. Account CDS untuk letak saham yang kita beli. Trading account tempat kita letak duit yang kita nak beli saham. Itu je lah yang kita kena faham tentang beza account CDS dengan account trading ni. Tak payah pening-pening sangat. Somehow kadang-kadang kan saya tengok newbie kan belajar saham, sampai benda-benda macam ni pun dia risaukan sangat, dia fikirkan sangat. Sebenarnya itu adalah benda yang tak berapa penting. Kita tak perlu go into too technical tentang macam mana saham ni, account CDS, trading account ni. Yang kita faham, kita nak beli saham, kita kena ada account CDS, okay, dan kita kena sediakan modal. Okay, lepas tu kita nak beli saham, kita akan transfer duit masuk dalam trading account kita. Bila kita beli saham, berjaya beli saham, saham yang kita beli tu dia ada dekat dalam account CDS kita. Secara ringkasnya lebih kurang macam tu lah. Okay, boleh faham tak so far? Okay, saya cuba explain tentang beza account CDS dengan trading account. Boleh ke? Kalau faham, cuba komen faham. Kalau faham, cuba komen faham dulu. Cepat. Okay, alright. Kalau anda sedang menonton sesi live saya ni, boleh bantu klik like dan juga klik button love. Dekat TikTok ada button love tak? Kalau ada button love, klik love. Okay, alright. Siapa tu? Maksudnya dua-dua account mesti ada lah. Takkan account CDS tak buka dengan trading account. Okay, mestilah ada dua-dua sekali. Barulah kita boleh beli saham. So kalau ada account CDS tapi tak boleh nak transfer duit masuk dalam trading account, macam mana nak beli saham? So dua-dua account mesti ada lah. Masa kita buka account CDS tu, kita akan buka account trading account tu sekali lah. Sama-sama. Saya rasa soalan ni kan datang daripada orang yang buka account CDS secara online. Jadi dia akan confuse. Sebab nak buka account CDS, tiba-tiba nak kena buka trading account. Sebab tu, bila nak buka account CDS ni, saya selalu sarankan student saya terus pergi ke branch broker ataupun investment bank. Contoh you nak buka account CDS dengan M Plus Online,
terus pergi ke branch M Plus Online, berjumpa dengan remiser ataupun dealer, dan dia akan bantu dalam proses. Remiser ataupun dealer ni akan bantu you dalam proses pembukaan akaun CDS. Jadi anda tak perlu pening-pening nak fikir tentang akaun CDS ni. Just jumpa remiser, dealer, cakap anda nak buka akaun CDS, dan dia akan bagi borang-borang yang anda kena isi. So anda isi je borang tu, sign dekat tempat yang diperlukan, dan kemudian dia minta dokumen-dokumen anda. Anda just sediakan dokumen tersebut dan bayar duit RM10. Dan anda tunggulah akaun CDS anda disiapkan. Dan of course trading account anda akan disiapkan bersamalah. So macam tu, okay? Alright. Nik Khadijah, faham, thank you. Syamsu Adin Musa, Alhamdulillah sudah berjaya buka CDS account, bagus. Okay, Raisuddin Ryan, faham. Muhammad Faizal Rosli, faham. Okay, terima kasih. Hasif Rosli, faham. Aikal Akmal, Assalamualaikum. Kalau saya DCA dalam saham bursa boleh ke Tuan Nizam? DCA apa DCA, Deca apa tu? DCA. Lapa-lapa ni apa ni? Kalau lapa-lapa ni, kalau bagi apa short form ni, saya macam blur sekejap. Cuba sebut DCA tu apa? DCA tu maksudnya apa? Okay, Gaban Saifullah, yang belum ada CDS account, pergi je Investment Bank, kat situ terus minta buat CDS account. Untuk M Plus boleh call WhatsApp online, settle. Betul tu, kan senang je kan. Okay, alright, jangan disusah-susahkan. Okay, alright. Okay, Terakun 10 di TikTok tanya soalan. Assalamualaikum tuan, ada ajar kripto tak tuan? Kripto saya tak ajar, sebab saya memang tak buat kripto ataupun Bitcoin ke Forex ke, saya tak buat. Saya fokus kepada pasaran saham Bursa Malaysia sahaja. Okay, jadi Forex ke ataupun kripto semua saya tak reti. Senang cakap, saya tak reti lah. Macam tu, okay? Alright. Okay, lagi soalan-soalan berkaitan dengan modal, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, kita ada masih ada masa sekarang 6.47 minit petang. Okay, insyaAllah kita akan live sampai lebih kurang pukul 7, supaya bila start je nak buka puasa, kita dah ready dah. Okay, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Okay, Amar Sufian, kenapa susah nak beli IPO kat MITI tuan? Boleh ajar tak? Okay, beli IPO ni memanglah susah. Okay, susah bukan sebab apa tau. Sebab anda kena siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Kemudian anda kena submit. Dan submit ni dia akan buat balloting. Balloting ni maksud dia macam buat undian, siapa yang akan dapat. So macam by chance akan dapat ke tak. Maksudnya belum tentu dapat. Okay, sebab itulah salah satu sebab kenapa saya tak berapa minat IPO. Sebab leceh. Proses nak dapatkan tu agak leceh. Saya prefer beli saham yang dah ada dalam Bursa Malaysia, yang saya nampak dia punya trend, saya nampak dia punya fundamental, dan saya beli saham tu based on trading plan saya. Jadi IPO saya kurang minat. Okay, dan saya memang based on pengalaman saya memang tak beli IPO. Okay, so saya fokus kepada saham yang saya boleh kaji sahaja. So ni terus terang lah cakap. Tapi bukan saya kata IPO tak bagus. IPO bagus, ada counter yang bagus, ada counter yang tak bagus. Cuma nak proses dia tu leceh bagi saya. Siapa yang suka IPO dan anda boleh teruskan, tak ada masalah. Okay, so macam itulah jawapan saya, okay? Kalau boleh ajar ke tak, memang tak lah, sebab saya memang tak buat. Saya tak buat IPO, jadi saya tak berapa mahir dan faham tentang IPO. Tapi kalau anda berminat, boleh je anda contact remiser, dealer. Mereka ni memang tahulah macam mana nak melabur saham ni melalui IPO. Dia orang tahu the process. So senang cerita, just contact your remiser ataupun dealer, nanti mereka akan tunjuk ajar macam tu, okay? Alright, Mar Akyaro, nampak best untuk yang ada dividen. Okay, alright. Tadi petang saya ada buat live dekat TikTok, saya share macam mana kita nak melihat counter-counter saham menggunakan platform KLSC Screener. Okay, so jadi dah nampak lah kan macam mana nak kaji saham kan. Senang je kan. Okay, alright. Manda, slow sikit Manda. Dia tengah buat live. Okay, alright. Firdaus Jang, macam mana nak buat akaun CDS Zero ni? Okay, alright. Tuan Firdaus Jang, okay, macam mana nak buka akaun CDS? Tuan contact M Plus Online. Pergi kat Google, search laman web M Plus Online. Lepas tu contact nombor dia, ada contact us tu, contact. Dan dapatkan bantuan macam mana nak buka akaun CDS. Maksudnya dia akan beritahu
manakah branch berdekatan dengan tuan. Dan kemudian tuan boleh pergi ke branch tersebut untuk buka akaun CDS. Okay? Dan kalau tuan zero knowledge nak belajar, okay, insyaAllah saya boleh tunjukkan step dia macam mana cara proses. Dan insyaAllah kita akan belajar tentang akaun CDS ni dalam program saya pada hari Sabtu ni, 23 April 2022. Kita ada program Newbie Saham Mastery Online. So siapa-siapa yang newbie, zero knowledge, yang masih lagi belum ada akaun CDS tapi nak belajar, okay, anda boleh join Newbie Saham Mastery Online percuma. Tak payah bayar, percuma belajar saham bersama dengan saya. InsyaAllah lepas Newbie Saham Mastery Online, anda akan nampak dengan lebih jelas macam mana anda juga boleh mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay? Boleh? Dion Ahmad, wah saya dah join TikTok TNM. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih tahniah kerana join saya di TikTok. Okay, terima kasih Dion Ahmad send rose. Terima kasih bagi bunga rose kat saya. Warna merah dekat bawah ni. Okay, terima kasih. Dekat TikTok best tau sebab dia boleh bagi gift. Boleh bagi bunga rose. Boleh bagi apa tah lagi ada gift lah. Saya pun tak tahu sangat lah. TikTok ni kan baru belajar guna TikTok. Okay, tapi TikTok best jugalah saya tengok. Dia ada banyak function, dia ada banyak filters. Okay, so siapa-siapa yang nak follow saya dekat TikTok, anda boleh search Tuan Nizam Malik. Okay, dan anda boleh follow saya di TikTok. Ada banyak video-video menarik yang saya buat dekat TikTok. Okay, dan insyaAllah kita nak buat lebih banyak sharing berkaitan dengan saham dekat TikTok. Okay, dan best sebab TikTok, dia punya video-video pendek-pendek, 1 minit ke 3 minit, bawah 1 minit macam tu. Jadi dia lebih mudah untuk consume. Maksudnya kalau video panjang-panjang, kita kan tak ada masa. Sekarang semua orang sibuk kan. Jadi kalau video-video pendek anda boleh belajar juga, boleh dapat information, is going to be good for you lah basically. InsyaAllah ada manfaat. Okay, dan of course saya faham ramai orang dia tak nak pergi dekat TikTok sebab dia kata TikTok ni budak-budak je ataupun banyak yang video gelik-gelik je. Sebenarnya saya nak share pendapat saya. Sebenarnya tak kisahlah apa platform kita pakai, Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, YouTube ke. Sebenarnya ada je orang gunakan segala platform tu untuk kerja-kerja yang buruk. Okay, maksudnya buat benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik. Okay, dan ada juga orang yang menggunakan platform social media ni untuk kebaikan, untuk menyebarkan ilmu, untuk berkongsi ilmu, menyebarkan kebaikan, memberi inspirasi, okay, dan connect social dengan cara yang baik lah. Okay, jadi pada saya tak kisah Facebook ke Instagram ke TikTok, sama je platform. Yang penting kita gunakan untuk kebaikan, niat kita untuk dapat kebaikan. Okay, dan insyaAllah kita berkongsi ilmu ni, kita dapat ilmu, kita boleh gunakan ilmu yang kita dapat tu untuk kebaikan kita. Okay, yang gelek-gelek ke, yang video-video yang tak bermanfaat tu kita abaikan lah, kita skip lah. Jangan tengok, tak payah fokus kepada yang tak bermanfaat. Okay, dalam hidup ni kita ada pilihan. Okay, dan kita dibentangkan benda yang halal dan haram. Makanan samalah, makanan ada halal dan haram kan. So makanan, kalau yang kita nak makan, of course kita makan yang halal sahaja. Makanan yang haram, minuman yang haram kita tinggalkan. Sama juga macam saham. Dalam saham ada syarikat ataupun kaunter saham yang patuh syariah. Okay, ada kaunter yang tidak patuh syariah. Jadi kerja kita sebagai pelabur saham Muslim, Islam, orang Islam, kita belilah saham yang patuh syariah. Okay, yang kaunter yang tak patuh syariah kita tak payah belilah. Very simple. Lepas tu ada orang cakap, Tuan Nizam, habis tu ada orang yang dia orang Islam tapi dia beli kaunter yang tak patuh syariah. Dah biarlah dia. Okay, kita nasihatlah jangan beli kaunter yang tak patuh syariah. Tapi dia nak beli juga, suka hati dia lah. Dia jawablah dengan Tuhan. Yang penting kita tak payahlah ikut. Kita tak payah ikut yang tak baik. Okay, kita buat benda yang betul. Okay, masalahnya orang yang buat benda kebaikan kita tak nak ikut. Orang yang buat benda-benda tak elok tu yang kita suka ikut. Itu masalahnya. Okay, so that's why pada saya tak kisah Facebook ke TikTok ke, yang penting kita gunakan ke arah kebaikan. Okay, kalau setuju, komen setuju dekat ruangan komen di bawah. Okay, dan sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya TikTok ni kan baru kan. Dia sebenarnya bukan baru, dah lama dah. Ramai dah orang guna TikTok sebenarnya. Dan dia sama macam awal-awal masa Facebook kan. Masa start Facebook, saya ingat lagi kawan-kawan saya dekat sekolah. Ada kawan saya seorang ni, dia perempuan dekat sekolah. Kawan sekolah saya, dia kata dia memang
janji takkan guna Facebook. Dia kata Facebook ni tak berfaedah. Facebook ni lara, dia kata. Banyak benda-benda yang tak bagus dekat Facebook. Masa mula-mula, awal-awal Facebook start, dia cakap dia takkan pakai Facebook. Tapi at the end of the day, okay, lepas berapa ketika lama, dia pun tulis, dia pun buka satu akaun Facebook dan post dia yang pertama, "Hai kawan-kawan, saya sekarang berada di Facebook. Saya dah join Facebook." Sebab apa? Dia macam satu keperluan untuk berada dekat Facebook, untuk kita dapatkan ilmu, berkongsi pandangan kita dekat social media. Dan of course, kita buat benda-benda kebaikan lah. Tetapi, apa yang saya nak sampaikan adalah, waktu mula-mula Facebook bermula pun, ada orang memang dia kata dia tak nak buat akaun Facebook. Tapi akhirnya dia pun buka akaun Facebook juga. So, sama juga dengan TikTok. Okay, waktu sekarang ni ada orang cakap, saya tak nak main TikTok. Saya tak nak TikTok. TikTok ni lara. TikTok ni gelik-gelik. TikTok ni tak bagus. Tapi akhirnya orang yang cakap macam tu akhirnya akan berada dekat TikTok juga nanti. Sebab trend. Dia trend dan juga dia adalah alat yang kita gunakan untuk kita bersosial secara online. Okay, Nik Khadijah, saya dulu macam tu sebab salah faham. Betul, salah faham. Salah faham dan juga persepsi lah, persepsi negatif. Kita ni kan banyak suka tengok benda yang negatif sebelum melihat benda yang positif. Sama juga dengan saham. Ramai orang dia ada skeptikal tentang saham. Benda yang dia tak tahu, dia tak faham, dia skeptikal, dia negatif dulu. Okay, jadi itu adalah perkara yang normal lah. Okay, bila kita tak faham, kita tak jelas, tak ada ilmu, kita akan negatif terlebih dahulu. Okay, so dalam Islam pun kita diajar untuk bersangka baik. Kita bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan ibu bapa kita, bersangka baik dengan pasangan kita, bersangka baik dengan orang di luar sana lah. Okay, insyaAllah bila kita sangka baik ni, banyak kebaikan datang kepada kita. Tapi bila kita banyak bersangka buruk, kita tengok orang, kita pandang slack, kita akan banyak kehilangan peluang-peluang sebenarnya. Jadi, of course, kita kena berhati-hati juga, tetapi dalam masa yang sama, kita kena fikiran kena lebih terbuka. Macam tu. Okay, alright. Suraya Muhammad Desa setuju. Dion Ahmad setuju. Okay, Razif Yahya setuju. Terima kasih kerana respon di ruangan komen. Okay, alright. Razali Zainuddin, Assalamualaikum TNM. Tunggu nak berbuka ni. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Okay, so lagi lebih kurang 3 minit saya akan live. Lepas tu kita akan stop untuk berbuka puasa. Okay, jadi petang ni anda berbuka puasa apa? Cuba komen. Okay, right. Sharifah Azura Muhammad Amran, setuju tuan. Trend following macam saham juga. Jika nampak positif, akan positif lah. Betul tu. Okay, so that's why kita nak kena duduk dalam circle orang yang positif. Okay, kita jangan masuk dalam circle yang negatif. Bila kita berkawan dengan orang yang negatif ni, kita punya mindset akan jadi negatif. Kita banyak negatif. Kita sebutan-sebutan kita, cakap-cakap pun negatif. Okay, so that's why kena jaga kita punya circle. Okay, so that's why follow saya, insyaAllah kita banyak cakap benda-benda yang positif. Okay, semoga kita berpesan-pesan ke arah kebaikan lah. Saya pun sama juga. Saya buat live. Okay, saya berpesan benda-benda yang kebaikan untuk peringatan kepada diri saya sendiri juga. Okay, alright. Dion Ahmad, ayam masak merah tuan. Siapa lagi? Muhammad Nazri, ayak jagung. Okay, Muhammad Nazri. Nik Khadijah, kanji dari masjid. Dari masjid tuan. Okay, Muhammad Sadam, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Chow Eng Lai, benar TNM. Okay, terima kasih. Hari ni saya berbuka puasa nasi kandak talam Johor Bahru. Ni first time saya nak rasa, nak try. Okay, so nasi talam, nasi kandak talam. Okay, dia original dari dari Penang. Okay, alright. Razali Zainuddin, tuan buat kelas untuk scanner saja punya pun okey juga. Boleh, nanti kita buat. Tapi saya buat kelas untuk scanner tu saya buat percuma je dekat TikTok Live. Okay, so dekat TikTok Live saya akan ajar cara buat screening yang mudah. Siapa nak belajar, follow saya kat TikTok. Nanti saya buat live dan saya ajarkan macam mana nak buat screener cara simple. Tak payah pening-pening. Okay, alright. Alright. Muhammad Sadam, muka banyak nur TNM. Bukan banyak nur. Ini sebab saya pakai filter bagi terang sikit. Lepas tu pasang lampu banyak kat sini. So jadi terang sikit lah. Okay. Alright. Nik Khadijah, sedapnya tuan. Sedap. Okay. Sebab itulah
dekat JB ni makanan sedap-sedap. Siapa yang tak duduk kat JB memang rugi. Okay. Jadi siapa-siapa yang berminat nak merasa makanan dekat JB, insya-Allah pada lepas raya nanti, pada 21 Mei 2022, kita akan buat jamuan raya, okay, sempena hari raya. Okay, kita akan buat program namanya Meriah Raya Bersama Saham Mastri. So siapa yang nak datang ke Johor Bahru, okay, anda set tarikh anda 21 Mei 2022. So kita akan jumpa dekat dalam program Meriah Raya Bersama Saham Mastri. Siapa yang berminat, anda boleh komen Meriah Raya dekat ruangan komen. Okay, nanti kita akan berikan info lanjut macam mana anda boleh daftar untuk program kita Meriah Raya Bersama Saham Mastri. 21 Mei 2022 pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang kita akan lunch untuk jamuan raya, dan kita akan ada aktiviti yang menarik, okay, dalam program Meriah Raya Bersama Saham Mastri. Okay, so lokasinya di mana? Lokasinya di Amari Hotel Johor Bahru, 5-star hotel di Johor Bahru. Okay, so siapa yang berminat nak beraya bersama dengan saya, okay, boleh jemputlah untuk datang ke Johor Bahru. Okay, dan kita boleh beraya pada 21 Mei 2022. Okay, saya harap kita dapat berjumpa dalam Meriah Raya Bersama Saham Mastri. Okay, dan kita dapatlah meraihkan raya bersama-sama pada tahun ni. Dan siapa yang register untuk Meriah Raya, anda akan dapat eksklusif group coaching bersama dengan saya secara percuma. Boleh jumpa saya dan saya akan coach anda secara berdepan, okay, di Johor Bahru, insyaAllah. Alright, dan hopefully ada kebaikan dan juga manfaat daripada sesi kita nanti. Okay, Muhammad Sadam, wah kenapalah Sabah dan Johor jauh? Kalau dekat jalan kaki pun sanggup datang untuk jumpa TNM. Okay, nak Seri Budaya, tak nak Seri Budaleh? Kalau nak, insyaAllah kita usahakan untuk berjumpa. Alright, dan saya harap kita dapat berjumpa dalam Meriah Raya Bersama Saham Mastri, insyaAllah. Okay, right. So, saya rasa itu saja untuk sesi live kita pada petang ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live dan secara ulang tayang. Siapa yang tonton di Facebook boleh tonton ulang tayang. Siapa yang tonton di TikTok, lepas ni tak ada rakaman. Memang dia lepas habis live, habis. Dia tak ada rakaman. Okay. Jadi, saya nak ucapkan selamat berbuka puasa kepada anda semua yang berada di TikTok dan juga di Facebook. Okay, selamat berbuka puasa. Tak kisah apa sahaja juadah berbuka puasa anda. Jangan lupa untuk berdoa. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan dan diberi kebahagiaan. Okay, semoga selamat semuanya kita pada tahun 2022 ni. Okay, so sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastri. You are TNM. You are the next millionaire. Take care dan bye-bye. Selamat berbuka puasa. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ha? Okay. Okay, jangan. Oh, tak puasa ni. Baik-baik. Jatuh nanti ayah punya kamera. Okay, bye. Okay, bye.